dan ini merupakan satu proses yang panjang. Ianya bukan sekadar mengagihkan dana mengikut apa yang dirasai perlu oleh accountant misalnya, tetapi ianya perlu dipadankan dengan strategi perniagaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik berkenaan ekonomi dan bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Bajet atau belanjawan merupakan satu instrumen penting di dalam perniagaan. Ini adalah kerana strategi-strategi, pelan-pelan tindakan, langkah-langkah yang telah kita tetapkan akan dipadankan dengan dana yang ada di dalam perniagaan untuk memastikan strategi, pelan tindakan, langkah-langkah itu dapat dilaksanakan dengan berkesan dan perniagaan kita mencapai apa yang telah kita sasarkan. Ini adalah kerana jika hanya ada perancangan tapi tak ada dana, banyak benda yang tidak dapat dilaksanakan. Saya rasa anda semua tentu maklum berkenaan dengan perkara ini. Jadi, bajet yang disediakan merupakan padanan di antara strategi dengan dana. Sekarang ni kita sudah menghampiri akhir tahun dan biasanya proses penyediaan bajet untuk tahun hadapan sedang berjalan. Ini adalah kerana seperti yang saya sebutkan tadi, bajet ada elemen strategi dan ada elemen dana. Dan strategi ni biasanya ada beberapa peringkat lah. Yang pertama ialah strategi besar yang kita bentuk semasa perniagaan ditubuhkan dan sentiasa dikaji semula apabila perniagaan berkembang dan terus membesar. Ini berkait dengan misi perniagaan ataupun mengapa perniagaan ditubuhkan pada awalnya, visi perniagaan, ke mana kita nak bawa perniagaan itu dan beberapa objektif-objektif besar perniagaan yang telah ditetapkan dan ini saya panggil sebagai strategi besar. Yang kedua, strategi yang besar itu kita khususkan lagi mengikut aspek-aspek utama dalam perniagaan kita. Contohnya dari segi pemasaran. Apakah strategi pemasaran yang nak kita laksanakan bagi perniagaan untuk mencapai objektif-objektif besar yang telah kita bincangkan tadi. Di manakah kedudukan pasaran, pelanggan-pelanggan macam manakah yang telah kita tetapkan, bagaimana kita nak selesaikan masalah pelanggan dengan produk ataupun perkhidmatan kita, bagaimana kita nak membezakan perniagaan kita, bagaimana kita nak menjenamakan perniagaan kita. Jadi ini semua merupakan strategi-strategi yang lebih khusus berkenaan dengan pasaran. Begitu juga dengan modal insan ya. Bila kita dah tahu tentang strategi pemasaran, mungkin kita juga telah tahu bagaimana kita nak mengeluarkan barangan ataupun kita nak menjana perkhidmatan. Jadi kita kena ada orang-orang yang diperlukan agar ianya dapat berjalan dengan lancar. Jadi dia akan ada strategi modal insan juga, nak bawa masuk siapa, macam mana kita latih orang yang ada di dalam perniagaan, bagaimana kita nak kekalkan mereka. Jadi ini merupakan satu strategi yang khusus kepada pengurusan modal insan. Seterusnya ialah strategi kewangan ya, sebab kita sebutkan tadi bajet ialah untuk memadankan strategi dengan dana. Jadi bagaimanakah kedudukan keuangan perniagaan, bagaimana kita nak tambahkan dana yang ada sama ada melalui jualan yang kita buat ataupun kita perlu tambah modal ataupun kita kena cari pembiayaan. Ini adalah kerana di dalam strategi untuk memperkembangkan perniagaan mungkin ada perbelanjaan modal seperti pembelian mesin ataupun kita kena tambah jumlah kenderaan di dalam perniagaan dan lain-lain lagi. Jadi strategi keuangan ini amat penting kerana kita kena memastikan apa-apa strategi lain yang telah ditetapkan dapat dibiayai sepenuhnya
dengan strategi keuangan ini. Kemudian kita adalah lain-lain strategi dari segi pematuhan dan apa-apa sahaja yang penting untuk perniagaan. Langkah ketiga ialah kita kena bina pelan perniagaan untuk tahun seterusnya. Jadi strategi ni kadang-kadang dia nampak besar, dia ada banyak hasrat, tapi untuk dilaksanakan kita kena perincikanlah. Jadi dari segi pemasaran misalnya, apakah program pemasaran kita, apakah program penjanamaan kita. Jadi ini diperincikan sehingga kita tahu apa yang perlu dilaksanakan dan berapakah kos yang diperlukan. Jadi pendekatan ini digunakanlah untuk perkara-perkara lain seperti modal insan, seperti operasi, seperti pematuhan. Dan apabila ada pelan perniagaan yang jelas, kita masuk kepada langkah yang keempat iaitu membentuk bajet ataupun belanjawan. Oleh itu apabila kita dah tahu perancangan pemasaran, perancangan operasi, perancangan modal insan, perancangan pematuhan dan lain-lain lagi, kita tahulah banyak mana dana yang diperlukan sama ada untuk membiayai perbelanjaan modal ataupun nak membiayai perbelanjaan operasi. Jadi dalam penyediaan bajet ini kita padankan anggaran dana yang kita ada sama ada daripada dalam perniagaan ataupun yang dibawa masuk daripada luar dengan keperluan-keperluan untuk membelanjakan dana tersebut berdasarkan strategi-strategi yang saya telah bincangkan tadi. Biasanya setiap fungsi dalam perniagaan akan membentangkan strategi-strategi dan perancangan-perancangan mereka serta banyak manakah dana yang mereka perlukan. Jadi orang yang membentuk bajet yang biasanya datang daripada fungsi keuangan akan mengumpulkan ini semua dan tentunya apa yang hendak dilaksanakan mungkin tidak sama dengan banyak mana dana yang ada. Jadi akan ada proses perbincangan, proses yang mana prioriti ataupun keutamaan ditetapkan bukan saja bagi satu fungsi tetapi bagi perniagaan secara keseluruhannya dan akhirnya akan dipersetujui banyak mana dana akan dialirkan kepada fungsi-fungsi seperti pemasaran, operasi, modal insan dan sebagainya. Jadi ada 4 proses di dalam pembentukan bajet, strategi yang besar, strategi dari segi setiap elemen perniagaan, pelan perniagaan untuk tahun seterusnya dan akhirnya penyediaan bajet bagi memastikan perniagaan dapat melaksanakan perkara-perkara penting yang telah ditetapkan untuk membawa perniagaan ke hadapan untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah disasarkan dan ini merupakan satu proses yang panjang. Ianya bukan sekadar mengagihkan dana mengikut apa yang dirasai perlu oleh akaunten misalnya tetapi ianya perlu dipadankan dengan strategi perniagaan masing-masing. Jadi di dalam channel Pak Nikdin ini kita ada membincangkan topik-topik lain seperti penyediaan strategi, seperti pemasaran, seperti pengurusan modal insan. Jadi anda bolehlah rujuk kepada perbincangan-perbincangan sebelum ini dan ini akan menjadi panduan kepada anda untuk menyediakan bajet bagi tahun perniagaan yang akan datang. Sekiranya anda mendapati video-video di channel Pak Nikdin ini membantu anda di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan, kongsikan video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini dan kita mahu perluaskan lagi ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes bagi memperkukuhkan keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.